Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah wal lataif. Dua-dua faedah kita gabungkan. Yang pertama, tuan-tuan tanda, yang pertama ayat inna aradnal amanata. Sampai ke akhir ayat lah. Tuan-tuan tulis sekali je senang. Ayat ni panjang. Yang pentingnya ayat ini bayan Allah Ta'ala nyatakan khuturatut takalif wasiqalah. Tanggungjawab amanah taklif ini sangat berat dan berbahaya. Azimatun. Sangat besar, kerana itulah langit bumi, gunung ganang yang besar-besar ni tak sanggup terima. Tapi kita manusia terima, itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Cuma Tuhan nak gambarkan di sini bahawa beratnya tanggungjawab ini sampai langit bumi, bukit bukau, gunung ganang tak terima. Oleh kerana kamu terima, hei manusia, kamu kena tanggungjawab lah. Jangan terima saja, terima tak tanggungjawab, tak boleh. Macam sebahagian orang ni, terima amanah, angkat sumpah begini, lepas hilang. Mana dia pergi? Tak tahu mana. Habis, kenapa dia tanggungjawab? Dia tanggungjawab, dia nak jawatan, dia nak fulus. Nak jawatan dengan fulus je, bertugas tu tak payahlah kan. Tunggu ujung-ujung tempoh tu mari pula dia. Yang kedua, dalam ayat yang sama, Allah kata wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia terima, sifat manusia ni zalum, zalim diri dia sendiri atau zalim kepada orang lain. Falamma udi al amanah, bila seorang itu menerima tanggungjawab, ada orang yang Masya Allah bila terima tanggungjawab, dia jalan tugas betul-betul, menjalankan amanah. Bukan sekadar menurut saya yang menurut perintah je, tapi saya yang menjalankan tugas. Alhamdulillah. Ada setengah orang itu zalim, tak menjalankan tugas. Jadi itulah dia. Yang kedua, jahil. Zaluman jahula. Ada sifat yang kedua di manusia, iaitulah jahil. Jahil yang paling berat sekali apa dia? Jahil tak kenal Allah Azza wa Jalla. Itulah jahil yang paling berat. Kemudian jahil tentang Rasul, jahil tentang ilmu. Maka kita nak keluar daripada kelompok yang berbahaya ni bagaimana? Mari kita belajar, mari kita mengaji, kita tadabbur Quran, kita mengaji fardu ain, kita belajar itu belajar yang disyariatkan. InsyaAllah kita keluar daripada kelompok jahul, orang yang jahil. Yang ketiga, tuan-tuan perhati tengok. Allah kata zaluman jahula. Manusia tu zalim dan jahil. Dia sendiri wa kana Allahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Ghafur rahim. Maknanya dua sifat yang berlawan. Mu manusia zalim, aku ghafur. Kalau kamu zalim, tersalah buat maksiat, tersalah buat mungkar, terlanggar amanah, tak jalan tugas, mu jangan putus harap, jangan putus asa. Aku bersifat dengan ghafur. Apa makna ghafur? Aku ni maha pengampun. Baliklah ke pangkal jalan, kembalilah kepada Allah. Masya Allah. Yang kedua, jahul. Tuhan kata manusia tu zalim, jahil. Bila jahil, Allah SWT bersifat dengan rahim ke-19. Dibukanya ruang kepada kita, diberinya peluang kepada kita untuk kembali, gilak balik body hati kita ni daripada jahil kepada iman, daripada tak tahu kepada tahu, daripada tak erti kepada belajar, daripada tak faham sunnah kita ikut sunnah. Alhamdulillah. Dulu ustaz saya pakai hentam je, orang cakap apa saya terima belaka, kan? Terima je. Pergi orang jual kayu kokar, gantung kayu kokar sini, bagi tu apa saja. Tapi bila kita belajar sunnah, rupanya
Kita ni nak selamat bukan gantung barang-barang, gantung hati dengan Allah, dia panggil tawakal. Baru selamat. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kita minta dengan Allah, bukan dengan minta dengan tuk ni, tak ada. Jadi dalam ayat ini Allah dua, zalum, jahul, lawan dia Ghafur, Rahim, Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Sebab itu di antara rahmat Allah Ta'ala kepada orang jahil, ada satu penyakit, dia panggil, ada satu kes, dia panggil al-uzru bil jahli. Allah Ta'ala beri keuzuran kepada orang yang jahil. Allah Ta'ala beri keuzuran kepada orang yang jahil. Kenapa dia buat ni? Jahil, tak tahu apa. Dimaafkan. Walaupun dia kena tanggungjawab, tapi dimaafkan. Sebab dia jahil. Tapi kena belajar lah. Takkan nak jahil seumur hidup. Baik. Yang keempat, al-aslu fi bani Adam, asal manusia itu zalim, jahil. Allah kata wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Tapi dengan bermulanya dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia keluar daripada zalim kepada iman. Itu langkah pertama. Tapi kita kena ingat, langkah itu tak semestinya dia jadi baik terus. Tak. Jadi nak jadi baik macam mana? Kena usaha, kena belajar, kena tadabbur, kena mengaji. Barulah dia naik taraf sampai kepada sumu. Sampai pada darjat yang tinggi. Mana asalnya kita di bawah tajuk ini. Dan menjadi kewajipan kepada kita para pelajar untuk keluar daripada mana? Daripada kelompok jahil kepada kelompok alim. Daripada tak belajar kepada belajar. Yang kelima, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni yang ambil tanggungjawab sebab dia jahil. Maka kata di para ulama, ittiba'u zanni jahlun. Siapa dia ikut sangkaan semata-mata, itulah orang jahil. Kita buat tak ada dalil. Kenapa buat? Aku rasa boleh lah. Tak. Kenapa dulu awak ikut ustaz, sekarang ni tak ikut? Ada orang kata dia masuk dalam senarai listed orang yang tak baik. Itu ittiba'u zan. Sepanjang awak duduk mengaji dengan dia, ada masalah? Tak ada masalah. Tapi kenapa kamu? Itu jahil nama dia. Sepatutnya bila orang tuduh, kita korek. Cari betul ke ni? Lebih-lebih lagi di zaman kita ini nak tuduh orang senang. Tak payah ambil lesen, tak payah pergi daftar apa-apa, tulis dekat Facebook senarai, sebarkan. Dia sebar pagi ni sampai malam sekarang juta orang percaya. Ingat baik. Sebab itulah Nabi kata di antara dosa yang besar, orang yang menyebarkan keburukan, pembohongan, balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia. Sekarang ni tuan-tuan sebar di sini, 2 minit lagi satu dunia tahu kita punya fitnah yang dibuat. Hati-hati tuan-tuan. Maka ikut ittiba'u zanni jahlun wattiba'u hawa bighairi hudam minallahi nafsun. Ikut nafsu dalam semua tindakan kita, itu nama dia zalim. Orang zalim ya ikut nafsu ni, bunuh orang, maki orang, kutuk orang, fitnah pada orang, itu orang zalim nama dia. Yang keenam, Allah kata apa? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Tuhan terima taubat. Makna manusia ni, anak Adam ni mesti berdosa. An-dzunub waqi'atun min bani Adam la mahalata. Dosa akan kena kepada Bani Adam. Mana ada manusia tak berdosa? Nabi dia tak berdosa, dia maksum. Orang lain semuanya berdosa belaka. Maka fakullu bani Adam zalumun jahul illa man taba. Allah kata manusia ni zalim, jahil, itu dia taubat. Para jemaah sekalian, mari kita keluar daripada kelompok zalim dengan jahil. Boleh ke tak boleh? Jawabnya kena boleh. Dengan apa? Dengan kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla daripada kesalahan, daripada dosa kita dan maksiat. Yang ketujuh, wa yatuballahu 'alal mu'minin.
Zakarat taubah. Allah Ta'ala sebut taubat di sini. Li'ilmihi subhanah. Karena sudah tetap dalam ilmu Allah Ta'ala, manusia ni mesti zalim dengan jahil, mesti. Maka awal-awal lagi Allah Ta'ala letak salah satu daripada sifat dia at-tawwab, menerima taubat. Menerima taubat. Jadi kalau kita tersalah, kita taubat, Allah Ta'ala terima taubat. Itulah yang terbaik bagi manusia. Yang ke-8, wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Ta'ala itu mengampun dan ke-19 rahim. Ulama tadabbur kata azil ayat bisyaratul mu'minin. Ambillah khabar gembira ini, Allah Ta'ala janji dia muamalah berinteraksi dengan hamba-hamba dia dengan dua sifat. Apa dia sifat? Ghafur, Rahim. Besar mana dosa kamu, jangan putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi dah sebut kisah. Kisah apa? Kisah seorang pembunuh yang bunuh orang. Bunuh orang apa? 100 orang bunuh. Allah Ta'ala terima tak terima taubat dia? Terima. Kita alhamdulillah tak ada lagi bunuh orang, tapi kita bunuh watak orang. Ini berlaku. Bunuh karya orang berlaku. Senang ya nak bunuh watak orang. Ambil fitnah, ambil gambar dia ke, kita pangkah, kita tulis tuduhan orang ni fulan sekian, habis cerita. Sampai hari kiamatlah gambar itu berlegar di alam maya. Selagi itulah dosa kita pikul atas kepala. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Takutnya kita tuan-tuan bila bincang tentang macam ini. Yang ke-9, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula wa yatuballah. Jadi ayat tu baca sekali. Ujung dengan awal ayat, ekor dengan awal kepala ayat. Apa dia ekor dengan kepala? Kata di ulama, laisa li ahadin. Jangan ada mana-mana orang yang dia rasa dia tak perlu pada taubat. Aku tak payah taubat, tak payah istighfar, sebab aku ni orang baik, aku sudah makan makrifah, sudah makan tinggi. Kita kata la. Semua manusia berhajat kepada taubat dan istighfar. Sahabat kata, aku duduk dalam majlis dengan Nabi SAW, aku dengar dia ada istighfar, ada taubat. Ada riwayat kata 70, ada kata 100 kali. Dia Nabi yang tidak berdosa, yang maksum, beristighfar, bertaubat. Kita yang memang penuh dengan dosa, dengan maksiat ini, kenapa tak mau istighfar dengan taubat? Allahu Akbar. Orang tanya Tuan Syekh, Syekh, kami ini perlu istighfar ke boleh banyak zikir? Kita nak ambil yang mana? Kita nak utama yang mana? Zikir ke istighfar? Taubat ke tasbih? Dengar tuan-tuan, dia beza dua tu. Taubat satu proses, minta ampun. Satu lagi zikir, tasbih satu. Maka Tok Syekh ni kata, kamu tengok kepada jenis kain. Kalau kain tu kotor sangat-sangat, maka basuh dengan klorok itu lebih kuat. Tapi kalau kain sudah bersih, letaklah pewangi lebih baik. Tengok diri kita. Diri kita ni banyak dosa, banyak istighfar, banyak taubat. Kalau kita dah rasa dah kurang sikit, kita banyakkan tasbih, zikir, mengaji Quran. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, kita campur dua-dua lah para jemaah sekalian. Kita taubat, kita beristighfar, dan kita juga banyak bertasbih, bertahlil, bertahmid. Bertasbih, bertahlil, bertahmid, kita kata alhamdulillah. Allah Ta'ala selamatkan kita mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tengoklah, mana kita tahu kain kita ni campur, ada kotor, ada. Jadi kita kata saya basuh dengan kloroknya, akhirnya kita masuk softline ke apa nama, yang pewangi pakaian. Saya tak sebut nama lah, nanti dia tak bayar apa ni royalty kat kita, rugi. Dah. Kita kata kita basuh dengan klorok, akhirnya kita letak dengan pewangi. Maknanya kita banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak minta ampun kepada Allah, dan kita juga banyak bertasbih. Jadi basuh, wangikan. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ke-10,
Kenapa Allah sebut di sini aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal? Kenapa Allah sebut aku bentang amanah aku ni kepada langit dengan bumi? Jawab dianya, kerana langit dengan bumi ini min a'zami al-ma'ruf linnas min al-mawjudat. Dua makhluk yang diketahui oleh manusia. Apa dia? Langit, bumi. Maka kalau langit dengan bumi pun tak sanggup terima, muhir manusia yang sudah terima, bertanggungjawablah. Kemudian yang ketiga Tuhan kata wal jibal, dan gunung ganan. Kenapa diatfu al-jibal 'alal ardi? Kenapa dibawa bukit atas ke bumi, sedangkan bumi, bukit itu atas bumi? Kenapa disebut bumi dan bukit? Lish? Kata di para ulama tadabbur, kerana bukit itu benda yang nampak dengan mata, besar dia, gagah dia, besar dia, kekuatan dia, maka Allah tak. Kita ni kalau kita duduk atas bumi, kita tak tahu bumi besar ke kecil. Awak tahu bumi besar kecil? Tak tahu. Habis yang tahunya macam mana? Yang tahunya kita tengok bukit besar. Kalau bukit ni besar, bumi ni besar lagi. Itulah. Macam kita naik kapal terbang juga. Besar mana kapal terbang? Tak tahu. Kan kita berjalan dalam apa ni, terowong tu, jalan, masuk dalam kapal terbang. Masya Allah, kita tengok dalam kapal terbang ada 400 orang lebih. Dia kata A380 ke apa dia, kapal terbang yang paling besar untuk di tempat kita ni ada 300-400 orang. Besar kakak ni. Tu bahasa Kelantan sikit. Besar kakak ni, dia kata besar gua ni. Jadi kita pun tahu langit besar, tapi bila kita tengok bukit tu besar lagi keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu rahsia tuan-tuan. Allah Ta'ala dia tak sebut sajalah dalam Quran ni. Dia sebut langit, dia sebut bumi, dan dia atafkan bukit ke atas bumi. Padahal bukit atas bumi, mu nak suruh nampak. Macam kita juga dalam majlis ilmu. Yang dihormati pengurusi majlis, tuan presiden, tuan tu tuan ni, muslimin dan muslimat. Padahal semua tu muslimin muslimat. Tapi kenapa disebut nama? Nak tunjukkan kedudukan. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah tadabbur kita kepada ayat 72, 73. Maka dengan ini tamatlah suratul Ahzab sebanyak berapa? 22 siri kuliah pada pagi yang mulia, pagi Khamis 20 hari bulan 4 1443, 25 11 2021.